Ya. Hai, salam sejahtera. So saya Patricia daripada U Equals to You. Dekat sini kita ada tim U Equals to You, ada Azri, ada Ashraf, ada Fitri dengan Fakrul. Kami daripada tim U Equals to You, Majlis Aids Malaysia. So petang ni kita kembali dengan topik pengenalan organisasi gabungan Majlis Aids Malaysia iaitu Persatuan Kelab Sahabat Meta dalam gerak kerja HIV dan AIDS di Malaysia. So kepada yang menonton secara live dekat Facebook, jangan lupa like and share. Yang kedua, sekiranya ada pertanyaan boleh komen di ruangan komen. So sesiapa yang belum follow Instagram, Facebook dengan Twitter, U Equals to You. Okay. Kalau nak kondom limited edition, pisang X make you equals to you, korang boleh komen dekat ruangan komen. So kat sini kita nak serahkan kepada Abang Rashid untuk penerangan seterusnya lah. Dipersilakan bang. Sebelum tu abang kena kenalkan diri. So kita ada ramai penonton-penonton dekat Facebook ni bang. Okey bang, pertama kali saya ucapkan banyak terima kasih kepada tim UQL Tuyung kerana sudi membantu kami. Untuk makluman semua, saya Muhammad Rashid Jadi daripada Kelab Sahabat Meta Tampin. Patutnya untuk makluman semua, presentation ni diambil oleh Nur Rashid binti Muhammad Said sebagai penyelaras, memandangkan beliau tak dapat hadir atas masalah kesihatan. So saya terpaksalah ambil tanggungjawab ni. Kerana bagi kami platform ni amat sesuai untuk memperkenalkan KSM di media sosial ni supaya lebih ramai orang akan tahu apakah peranan yang dilakukan oleh Kelab Sahabat Meta ni. So untuk paparan pertama adalah logo berkaitan dengan Kelab Sahabat Meta lah, seperti yang berada di paparan skrin. Okey. Sebentar ya. Ini adalah logo Kelab Sahabat Meta yang telah kami usahakan, yang telah kami tubuhkan pada tahun 2006 lagi. Kelab ni ditubuhkan atas dasar kerana pada tahun 2006 tu daerah Tampin Negeri Sembilan adalah merupakan pilot program AMT. So memandangkan klien peserta AMT semakin ramai, bertambah ramai. So atas perbincangan dengan PK di Tampin, perlu diwujudkan satu persatuan ataupun kelab untuk bergerak secara lah, untuk bergerak dalam persatuan di bawah ROS supaya segala permasalahan, segala perbincangan dapat dilakukan secara teratur lah di bawah peraturan undang-undang pertubuhan. Untuk maklumat, ianya di Kelab Sahabat Meta ni ditubuhkan pada 26 Mei 2006 dan telah didaftarkan secara sahnya dengan ROS pada 25 Jun 2009 dengan nombor pendaftaran ROS PPM 00605 2506 2009 seperti yang ada di paparan lah. Hasilnya adalah cetusan daripada pegawai kesihatan dan juga peserta-peserta terapi gantian metadon yang aktif berpersatuan. Base dia adalah peserta-peserta terapi gantian metadon lah yang menjadi peserta-peserta kami lah. Okey, visi bagi Kelab Sahabat Meta ini adalah untuk seperti biasalah supaya peserta-peserta terapi gantian metadon ni tak dijudgemental, maknanya stigma dan diskriminasi. Dengan harapan supaya peserta dapat menikmati kehidupan seperti insan-insan yang lain. Maknanya tak ada hukuman lah, tak ada diskriminasi, tak ada double standard kepada peserta-peserta terapi gantian metadon ni. Visi kami menjadikan rawatan metadon ni adalah salah satu kaedah untuk yang diterima tanpa prejudis sebagai salah satu rawatan yang dapat keluar daripada cengkaman penyalahgunaan dadah. Supaya program terapi gantian ni diiktiraflah daripada semua masyarakat. Tak ada lagi lah nak kata-katakan
metodologi silent killer lah apalah. Mana itu menjadi tanggungjawab kami sebagai ahli kelab untuk menyampaikan maklumat ni kepada semua komuniti-komuniti di luar. Okey. Seterusnya kita masuk kepada ni lah. Kita menjadi ahli gabungan MAM Masjid Indonesia lah pada tahun 2010. Mungkin ada sebab kenapa Kelab Sahabat Metal ni bergabung dengan MAM. Sebab apa kami merasakan asal inisiatif daripada Pegawai Kesihatan Daerah, kita punya gerak kerja kita pun ada persamaan. Ada persamaan dengan gerak kerja yang dijayakan oleh Majlis Indonesia. Setidaknya Kelab Sahabat Metal dapat bersama-sama menyumbang tenaga, menyumbang pengalaman untuk mencapai segala matlamat yang telah diterapkan oleh Majlis Indonesia. Akhirnya Kelab Sahabat Metal tampil ni pun diterimalah sebagai ahli gabungan untuk menjalankan program-program pengurangan kemudaratan. Antaranya biasalah program NSAP. Kita punya key population yang utama adalah drug user lah, pengguna-pengguna dadah. Yang mana pengguna-pengguna dadah yang rasa nak berhenti, kita akan refer dia kepada program AMT lah. AMT memang kita punya base, kita punya keutamaan lah, merujuk klien-klien kita yang mana nak pergi ke AMT. Di dalam daerah Tampin ni kita beruntung lah, ada 5 klinik yang menawarkan perkhidmatan AMT ni. Maknanya fasiliti tu memang banyak. Cuma terpulanglah kepada kita punya PWID ni sama ada dia dah bersedia untuk berubah daripada penggunaan drug kepada AMT. Itulah tanggungjawab kami sebagai petugas untuk menyampaikan segala maklumat tentang kebaikan rawatan AMT ni. Dalam pada itu juga kita pun terlibat jugalah dengan aktiviti pencegahan, menyampaikan maklumat pencegahan HIV. Dan baru-baru ni pula, bukan barulah, dah lama dah kita pun telah diberi latihan untuk melakukan community based test. Maksudnya klien-klien kita yang masih aktif yang berada di lapangan tu, kita akan buat screen test CBT untuk tahu sama ada dalam pot tu ada tak klien-klien kita yang dijangkiti HIV ni. Seandainya semasa kita buat CBT tu ada yang positif, kita akan refer dia kepada confirmation kepada klinik kesihatan lah. Dan seterusnya sekiranya betul-betul positif, rawatan kita akan mulakan lah atas persetujuan klien ni. Tapi kebiasaannya dia orang akan berminat lah untuk mendapatkan rawatan ni. Saya pun tak, bidang terjun ni saya pun tak berapa dapat nak explain banyak lah pasal pagi tadi saya dapat info ni kan. So preparation saya memang betul-betul kurang ni. Ada apa tambahan? Kita akan okey, untuk maklumat semuanya, Kelab Sahabat Metal Tampin ni dia menjayakan ada 2 site satu dekat site Gemas lah. Lagi satu lagi di klinik kesihatan petang, base klinik lah. Di klinik kesihatan petang kita ada dua petugas. Di KSM Gemas kita ada 5. Maksudnya Nur Rashid sebagai penyelaras dibantu oleh 4 orang. Ada masalah Pak. Islam. Orange adalah saya Muhammad Rashid, Ketua Zamri, Lan kam beritahu. Saya Adlan bin Sampol, Orange Worker, bahagian saya jaga kawasan daerah Tampin dan Jempol. Lagi sama lagi, ni seorang lagi Orange. Saya Khairuddin Mat Yusof, Orange Worker and Step. Okey, untuk kita di sini ada 4.
Zamri dia ada hal tadi masalah keluarga, dia kena balik awal. So tinggal 3 orang lah. Nur Rashid pun tak boleh hadir, dia tak berapa sihat. Okey, untuk program-program HIV kenalian KSM, program PWID untuk kawasan Esek Gemas lah. Kita beroperasi di alamat seperti yang tertera, iaitu nombor 1 Gerai Akid, Majlis Perhentian Bas Pasir Besar, Gemas Negeri Sembilan. Untuk pada pelayar media sosial, bolehlah berhubung kami untuk mendapatkan perkhidmatan di talian 06457 6132 ini office number. Kita beroperasi office hour ni 8 hingga pukul 5 lah. Boleh call. Kawasan perkhidmatan untuk Ensek Gemas adalah meliputi daerah Tampin dan hampir separuh daerah Jempol. So mana-mana mereka yang berada di dalam kawasan ni boleh menghubungi kami untuk mendapatkan perkhidmatan seperti yang telah saya nyatakan tadi. Okay, next. Okay, untuk rakan-rakan yang berada di klinik di kawasan Jelebu, base dia adalah di klinik kesihatan petang. Seperti yang tertera, dia beroperasi di dalam klinik ya, klinik kesihatan petang. Kawasan perkhidmatan mereka di kawasan petang ni adalah meliputi daerah Jelebu, sebahagian kecil daerah Kuala Pilah dan juga sebahagian kecil daerah Jempol. Ianya dikendalikan oleh 2 orang petugas temuseru yang terdiri daripada Ahmad Kamal, waktu operasi di klinik ni pun sama juga 8 hingga 5 petang. Aktiviti yang dijalankan sama juga. Boleh katakan mana-mana site yang buat program harm reduction ni, kalau dia punya key population dia adalah PIVIT, boleh katakan sama saja. Seperti memberi jarak suntikan yang bersih, dan kita pun mengutip kembali peralatan yang telah digunakan untuk kita bawa ke klinik untuk perlupusan. Maksudnya di sini kepada rakan-rakan key population kita, mana-mana jarum yang telah dipakaikan wajib mesti dilupuskan, dipulangkan kepada kami sewaktu membuat pertukaran jarum baru. Itu adalah kepentingannya. Lepas tu kita juga seperti yang saya maklumkan tadi, kita ada buat ujian CBT berkaitan dengan pencegahan ujian saringan HIV, ujian saringan hepatitis C dan juga STI, mana berkaitan dengan penyakit kelamin lah STI ni. Tapi kebiasaannya 2 yang tu FC dengan HIV tu adalah dia punya permintaannya amat tinggi. STI ni kita kurang lah. Maklumlah klien PIVIT ni dia kurang sikit bahagian STI ni. Tapi kita buat juga pada mereka yang telah berkeluarga, kita akan buat juga. Okey, dan kita juga membuat perkhidmatan, membawa dan merujuk klien-klien kita yang mana telah ada kesedaran, yang mana telah give up untuk menggunakan drug ni, yang telah mendapat keyakinan diri untuk keluar daripada cengkeraman drug. Kita akan bawa dia ke program AMT. Program AMT ni bagus. Sebab apa? Secara tak langsung kita akan tahu kita punya status kesihatan kita. Kita akan appointment dengan doktor untuk mengetahui tahap mana kita punya kesihatan kita. Okey, kita juga merujuk klien untuk membuat ujian saringan seperti yang telah saya nyatakan tadi. Kita juga seperti baca, kita akan mengedar bahan-bahan bacaan, pamflet berkaitan manfaat pengurangan kemudaratan ni. Dan yang paling penting, kita juga membuat kumpulan sokong bantu, terutamanya kepada klien-klien yang kita refer ke dalam program AMT ni, supaya mereka ni kekal dalam rawatan AMT. Kita tak nak keciciran tu berlaku terlampau tinggi. Sebab itulah pentingnya kita mengadakan program sokong bantu ni. Next. Okey. Antaranya kita pun ada juga menyampaikan maklumat secara lisan semata
perjumpaan ni. Sekarang ni maklumlah dalam pasca COVID ni kita pun aktiviti bersemuka direct pun ada masa-masa yang tertentu. Pihak-pihak klinik pun tak menggalakkan kita membuat pertemuan-pertemuan yang terlalu kerap lah dengan jumlah klien yang ramai. Macam mana pun kita tetap follow lah SOP COVID ni. Seperti yang tertera, maknanya dalam apa hal sekalipun program harm reduction yang Kelab Sahabat Meta laksanakan adalah main dia untuk memastikan penularan pencegahan HIV, Hep C dan STI ini dapat kita kekang. Maknanya still kita berjaya mencapai matlamat yang telah ditetapkan oleh Majlis Indonesia dan Kementerian Kesihatan ending age for 2030. Semoga pencapaian itu kita akan sama-sama laksanakan. Untuk dengan Kelab Sahabat Meta juga seperti mana yang mana-mana NGO laksana program ni mesti membina jaringan yang baiklah dengan stakeholder seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Agama, AEDK dengan fokus untuk memberi kepercayaan, keyakinan pada klien kita supaya mempercayai bahawa program yang kita buat ni adalah untuk kebaikan bersama. Kita tak nak klien kita ni berasa curiga. Kita tak nak lagi dah timbul syak wasangka mengatakan NGO ni adalah seumpama mata-mata kepada klien. Itu adalah tak benar. Kita punya main kita adalah bersama-sama untuk membantu klien supaya dapat menikmati kehidupan yang normal seperti komuniti lain, masyarakat lain. Okey. Untuk makluman Kelab Sahabat Meta ni dia ada lebih kurang dalam 13 klinik yang menyediakan perkhidmatan rawatan terapi gantian metadon. Untuk mendapat rawatan terapi gantian ini cukup mudah dah dalam daerah Tampin ni. Hasil usaha kita selalu turun naik, jumpa PKD, jumpa JKN. Kita memohon agar mana-mana klinik yang ada dalam daerah Tampin dan daerah Jelebu ni adakan perkhidmatan rawatan metadon. Untuk rakan-rakan semua yang mana mengikuti kita punya presentation ni, sekiranya ada saudara-saudara mara kita yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah ataupun nak keluar daripada cengkaman penagihan dadah ni, boleh berhubung kami. Kami sedia membantu untuk bersama-sama menikmati kehidupan yang berkualiti. Ada 13 klinik dia, antaranya klinik kesihatan Gemas, ada metadon, klinik kesihatan Tampin, klinik kesihatan Jelai, klinik kesihatan Air Kuning, Gemenceh, Palung, Hospital Jempol, Hospital Kuala Pilah, klinik Pertang, klinik kesihatan Sipan Durian, klinik kesihatan Jelebu. Untuk makluman pendengar-pendengar semuanya, Kelab Sahabat Meta Tampin ini dia punya kawasan perkhidmatan dia adalah terdiri daripada kawasan luar bandar. Kawasan luar bandar ni cabaran dia terlalu banyak. Memang banyak. Kami sebagai AURIS Kelab Sahabat Meta memang banyak cabaran dia dalam melaksanakan program HAM reduction ni. Pertama sekali masyarakat kampung ni dia begitu allergic bila dia tahu kita ni membuat perkhidmatan pertukaran jarum suntikan ni. Dia terlalu allergic, seolah-olah kita ni pemikiran masyarakat kampung dia mengatakan kita ni seolah-olah menggalakkan aktiviti penyalahgunaan dadah tu. Namun hasil usaha kami bersama dengan PKD, dengan Jabatan berkaitan sesi pencerahan penerangan telah kita serap adakan dulu. Sebelum COVID pun kita telah adakan supaya masyarakat di luar tu faham dan menerima perkhidmatan apa yang kami lakukan ini seadanya tanpa ada justifikasi. Janganlah kata kami ini menggalakkan pula. Sedangkan kami ini niat kami adalah untuk membantu supaya mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah ni kembali ke pangkal jalan. Mana yang tak tahu status kesihatan tu kita refer dia kepada klinik supaya mereka tahu. Bila mereka dah tahu status kesihatan mereka akan tahu apakah langkah-langkah yang perlu mereka ambil supaya kesihatan mereka maintain terjamin. Okay, next.
Okey, ini adalah Kevin yang dilancarkan di KK Pertang pada tahun 2016. Yang bagusnya Kevin ni masa pelancaran ni dirasmikan oleh Pengarah Kesihatan Negeri Sembilan lah, masa tu Dr. Tainuddin. Ini adalah pejabat operasi kita lah, pejabat operasi main dia. Main dia di pejabat Elsa Kemas lah, maknanya saya memang berada di sinilah bersama 4 orang ORIS, termasuk Nur Rashid sebagai koordinator. Okey, kepada mereka-mereka yang mengikuti kita punya presentation ni, jangan ragu-ragu, jangan curiga. Kita punya petugas telah diiktiraf, telah menjalani latihan untuk membuat CPT, untuk membuat ujian saringan di lapangan. Kita telah menjalani latihan yang dikenalikan oleh pakar-pakar kesihatan. Mereka train kita sehingga kita benar-benar boleh melakukan saringan. Barulah pihak JKN akan keluarkan satu sijil pengiktirafan. Okey, ini adalah aktiviti kita lah. Sebenarnya kelas sahabat meta ni dia ada dua fungsi utama dia. Okey, satu untuk menjaga kebajikan ahli-ahli kita. Masuk ahli-ahli itu adalah peserta terapi gantian metadon. Maknanya peserta terapi gantian metadon ni kita akan tumpu kepada mereka yang baru berdaftar. Ini adalah kunci kejayaan program ni. Maksudnya kebanyakan kalau kita tak peka, tak ambil peduli peserta yang baru kita daftar ni, dia orang akan relapse balik, mana keciciran tu akan ada. Mana peserta yang dalam tempoh 1 bulan hingga ke 6 bulan tu perlu kita pantau. Maknanya sesi sokong bantu perlu ditumpukan kepada klien-klien yang baru. Untuk tugas yang kedua, fungsi yang kedua berkaitan dengan program harm reduction lah, di bawah pemantauan Majlis Malaysia dan Jabatan Kesihatan Negeri. Ini adalah gambar-gambar aktiviti kita lah. Kita punya rakan-rakan MT kita ada buat, kita nak meraihkan supaya peserta-peserta ahli-ahli kita ni terasa dihargai. Sebab apa? Kebanyakan bila kita tanya, pernah tak sahabat-sahabat semua join program-program lain? Dia kata ada tapi tidak diraihkan. Maknanya mereka terpinggir. Tapi kerana kita memikir, kita nak raihkan supaya mereka ada self-confident. Kita adakan program-program seperti ini. Mau di hari raya ke apa-apa ke. Seperti gambar-gambar yang tertera ni lah. Ada apa-apa nak tambah lagi tengok kawan-kawan? Ini gambar-gambar kita di lapangan ni, outreach. Memang banyak cabaran dia. Memang kadang-kadang kita terasa juga hati kita kan, masyarakat memang, masyarakat luar bandar ni cukup allergic dengan jarum ni. Tapi tak apalah, kita akan beri penerangan lama-lama, itu biasalah, itu cabaran. Okey, sekianlah, terima kasih. Saya kalau ada kekurangan saya minta maaf lah pasal apa saya ambil pencerahan ni, presentasi ni secara tiba-tiba. Very sorry lah. Mungkin banyak kekurangan dia, saya minta maaf KSM. Okey, terima kasih Pak Rashid atas penerangan tersebut. Dan kita sudah maklum bahawa sahabat meta kejap ya. Aku punya line dah. Dengar tak Pak Rashid? Dengar. Ya, dengar. Okey. Sound clear. Dengar So apa yang diterangkan Abang Rashid ni adalah tentang sahabat meta, dan kita sudah maklum sahabat meta ni banyak focusing untuk PWID ataupun PWUD. Okey, yang use betul. dengan inject. So macam abang Abang Rashid sendirilah sebagai outreach. Okey. So mungkin sebelum ni kalau kita melakukan kegiatan outreach, kita banyak pergi ke lapangan. Ya, betul, tepat sekali. Betul tak? Okey. Betul, tepat So sekali. macam mana
sekarang ni kan musim COVID. So macam mana kegiatan Auris sendiri dijalankan? Okey, ini satu soalan yang menarik. Sebab apa saya katakan menarik? Okey, pertama sekali memang betul kita dalam suasana COVID ada SOP yang perlu kita ikuti. Tapi untuk yang paling bagusnya kita dalam kawasan luar bandar Negeri Sembilan ni, kawasan yang kami beri perkhidmatan ni, kes-kes yang terkait COVID dalam kalangan PWID belum ada lagi. Maksudnya tiada kes jangkitan COVID yang di kalangan kita punya PWID. Bila benda tu tiada, maknanya kita tetap juga melakukan perkhidmatan face to face. Mana tetap juga melakukan perkhidmatan sebelum COVID dulu pun sama juga. Still masuk ke dalam lapangan. Seandainya kita menggunakan online, hasil dia cukup tidak memuaskan. Tetap juga masuk ke dalam lapangan. Tapi bila kita masuk ke dalam lapangan tu, safety SOP memang kita ikutilah 100%. Dengan gunakan sanitizer, face, glove, memang kita SOP memang 100% lah untuk keselamatan. Okey. Okey, Abang Rashid, kita ada soalan daripada Facebook. Okey. Okey. Soalan Facebook dia nak tanya, kit NSCP yang diedarkan ada expired date ke? Dan bagaimana kaedah yang dijalankan untuk edarkan kit ni? Ada buku atau tidak? Semula. Soalan pertama dia tanya, kit expired. ada expired date ke tak? Okey. Mem, cepat satu mem. Macam ni, pertanyaan. Okey. Okey, untuk makluman okey. Ini adalah kit needle yang dibekalkan oleh Safa Trading lah. Okey, untuk makluman semua, kit ini ada expired dia. Kita boleh cek lah, tapi expired dia terlalu lama lah. Contohnya kalau bekalan sampai kurang pun 3 tahun baru dia expired. Kebanyakannya kita punya kit kita sampai 6 bulan pun dah habis lah. Masuk new delivery punya. Maknanya kalau berkaitan dengan expired tu tak ada. Mana dia tak timbul masalah lah. Cuma kondomnya, kondom kita perlu berhati-hati. Pasal apa expired kondom tu kadang-kadang pun dalam setahun dia sampai tadi pun kita tak timbul masalah lah. Sebab apa kondom sampai pun kita edar 6 bulan habis. Dia masuk delivery baru punya, stok baru. Maknanya expired tu akan date baru punya. Expired memang ada tapi kita edarkan terkawal. Tak ada yang expirednya. Semua barang-barang yang berkualiti. Peralatan memang berkualiti. Andai kata peralatan tu tak berkualiti, kita akan request kepada Safa Trading. Apakah sebab-sebab yang tak berkualiti itu? Kepada rakan-rakan klien-klien jangan bimbang. Peralatan memang 100% berkualiti. Okey, lepas tu dia tanya juga macam mana bila edarkan kit ni, adakah Auris Buka ataupun siapa yang edarkan kit tu dia rekod dalam buku ataupun macam mana? Okey. Sebab kalau diorang edarkan kondom macam Auris yang edarkan kondom kan diorang ada catatkan dekat Ada. rekod kan? Okey. Ini adalah buku peralatan yang keluar daripada store lah untuk daily record. Mana kita akan pagi tu akan record, and then bila Auris balik pada tugasan di lapangan akan record semula di dalam buku ni. Kita memang ada buku record lah. Berapa yang keluar, berapa yang diedarkan. Daily record memang ada punya. Maknanya pengeluaran daripada store, inventory memang okey lah. It's still good lah. Kita ada rekodnya. Ini adalah buku rekod kita punya daily record. Okey, so jangan risau, semuanya direkod, kerja semua, kit semua berkualiti, kata Abang Rashid. Ya, Okay. So siapa yang nak dapatkan bantuan daripada Kelab Sahabat Meta dekat Negeri Sembilan sana, boleh pergi. Patricia ada dekat sana ke? Ni ada sikit-sikit lah. Ada walaupun Kelab Sahabat Meta
Meta ini adalah main key population ni adalah PWIT. Namun baru-baru ini kita pun menerima daripada rakan-rakan MSM untuk membuat CBT. Dia orang hello kami tunggu di office, dia orang datang untuk buat CBT. Kami terima juga MSM ke siapa ke yang untuk nak buat saringan ujian, kita terima. Jangan ingat KSM untuk PWIT saja, tak ada. Untuk saringan kita terima siapa-siapa pun. Okey, so dengar tu, bukan hanya untuk PWID saja, KSM pun terima untuk semua komuniti yang lain seperti MSM, Men Who Sex Women. Yes. Dan juga komuniti lain lah. Tak kisahlah anda heteroseksual ataupun biseksual ataupun sebagainya. Okey. So Patricia, ada soalan ke kat sana? Kita ada soalan daripada Facebook, daripada Rin Mansur. Dia tanya, adakah terdapat penyalahgunaan metadon di kalangan klien? Bagaimana pemantauan dan tindakan susulan dari pihak anda di dalam situasi ini? So maksudnya apa tindakan? Okey, untuk makluman semua, Kelab Sahabat Meta dia tidak terlibat dalam dispen metadon. Dispen metadon adalah tanggungjawab klinik, pegawai farmasi. Cuma kami sebagai auris, petugas-petugas yang terlibat dalam Kelab Sahabat Meta ni memberi maklum pencerahan kepada rakan-rakan tidak mahu ada aktiviti penjualan metadon. Seandainya berlaku, kes ini akan kita rujuk kepada pegawai farmasi setelah perbincangan nasihat tidak diambil tahu. Maksudnya jangan salah faham ya, KSM tidak ada dispen metadon. KSM cuma bawa refer klien ke klinik untuk mendapatkan bekalan metadon. KSM tidak ada dispen metadon. Metadon didispen oleh pegawai farmasi. Cuma KSM diminta oleh pegawai farmasi supaya memantau peserta-peserta metadon ni supaya tidak melakukan aktiviti-aktiviti yang melanggar peraturan. Seandainya kita dapat tahu ada rakan-rakan lain maklum kepada kami ada aktiviti-aktiviti penyalahgunaan metadon ni, maksudnya dia biasanya penyalahgunaan metadon ni dia jual je. Yang lain tak ada penyalahgunaan, dia suntik tak boleh, bahaya. Apa saja dalam cecair. Cuma selalunya berlaku aktiviti dia jual dekat rakan dia lain. Dia jual pada rakan yang tidak menjadi peserta. Itu bila kita dapat tahu, kita sebagai pihak yang dipertanggungjawabkan oleh masih kita akan nasihatkan klien-klien ini yang cuba-cuba nak jual metadon ni, kita cakap benda ni salah dalam sisi peraturan aku janji kita sebagai peserta AMT. Tidak dibenarkan buat kerja-kerja macam ni. Seandainya peserta itu masih lagi engkar, kita akan refer benda ni kepada pegawai farmasi. Untuk pegawai farmasi settlekan permasalahan ini. Sebab apa kita tak nak berlaku gap, berlaku jurang kepercayaan antara klien dengan petugas. Kita cuma boleh beri khidmat nasihat. Tentang peraturan tindakannya adalah pegawai farmasi punya bidang kuasa. Sama ada nak gantung budak ni ke, take away dia nak ditarik balik ke, ataupun tukar dia ke klinik lain, itu adalah tanggungjawab pegawai farmasi. KSM cuma beri nasihat saja. Okey, itu je tanggungjawab KSM. Dan KSM tak dispense metadon tu, tapi dia akan bawa klien ke klinik untuk dapatkan metadon itu. Okey, so kalau ada masalah pun jangan risau, dia akan sentiasa follow up dengan pegawai yang berkenaan. Okey, so jadi Abang Rashid, untuk sokong bantu di pejabat NSCP, adakah diadakan secara individu ataupun secara grup? Okey, selepas COVID, sebelum COVID, kita adakan dalam grup. Maksudnya kita akan klinik by klinik. Contohnya dalam kawasan NSC Kemas ada 5 klinik yang bagi dispen metadon. Kita akan arrangekan hari-hari tertentu. Klinik untuk hari Isnin, klinik ni je yang datang. Biasanya dalam 10 orang lah datang. Pasal kita ni office pun kecil, kita ikut turn by turn. Yang paling penting, sebulan sekali mesti nak jumpa muka dia orang. Maksudnya sebulan sekali mesti dia orang nak masuk juga program sokong bantu. Kita ikut turn by turn lah. Pasal kita ada 5 klinik. And then bila SOP COVID ni, kita tak boleh nak buat group lagi dah.
Di situlah kita terpaksa dia orang ada problem, dia orang datang one by one. Ataupun dia akan call kita ataupun kita akan call dia. Kita call pada klien-klien yang baru. Maksudnya dia belum ada confident. Yang lamanya dia akan datang ke office lah. Kita pantau yang baru supaya dia orang tak cicir. Okey, so siapa yang nak dapatkan bantuan ataupun sokong bantu, bolehlah menghubungi saja Kelab Sahabat Meta. Patricia, anda di sana, ada soalan lagi tak? Kita ada satu soalan. So macam Sahabat Meta sendiri, okey, ramai orang fikir pengedaran jarum seolah-olah menggalakkan aktiviti. Hello? Okey. Barang Ya, sedikit. betul. Okey. So ramai orang fikir ramai, so macam mana? So benda tu betul ataupun tidak? Okey. Seperti yang telah saya maklumkan peringkat awal tadi, itu adalah cabaran kepada petugas-petugas ORIS, bukan saja di KSM, maybe di mana-mana NGO lah. Bila berkaitan dengan tugasan kita untuk mengedar peralatan kit jarum suntikan ni, di peringkat awal tu masyarakat akan allergic lah. Senang cakap, masyarakat akan cakap kita ni seolah-olah mengalahkan penggunaan dadah di kalangan mereka-mereka, kita mengalahkan. Tapi setelah kita acap kali mengadakan program-program bersama masyarakat, kita beri pencerahan, akhirnya masyarakat pun faham. Yang paling menarik tu sejak kita dapat kebenaran untuk buat CBT ni, masyarakat lagi bertambah percaya dengan program kita. Pasal apa, kita ni seolah-olah dah jadi macam pegawai kesihatan lah. Di situlah dia orang nampak peranan kita yang hakikat dia, yang sebenarnya. Kita screening dia orang, kita bawa dia pergi klinik, kita temankan dia. Maksudnya tu lama kelamaan masyarakat mula buka mata peranan kita ni. Dan yang baru ni pula kita dapat bantuan kemanusiaan COVID tu, yang bantuan makanan tu. Itu pun satu program yang bagus. Mana kita pergi hantar bekalan makanan COVID ni ke rumah-rumah dia orang, jumpa ibu bapa dia orang. Kita beri penerangan kita ni daripada mana. Di sini kita pernah ketua kita cakap, bukankah awak ni dulu kerja awak edar jarum? Saya maklumkan bukan itu semata-mata dia. Kita banyak kita punya servis. Matlamat kita hantar jarum tu bukannya untuk mengalahkan dia. Dalam pada tu pun kita akan screening kesihatan dia, apa dia. Kalau dia betul-betul dah insaf nak berhenti daripada cengkaman dadah ni, kita refer dia ke klinik rawatan metadon. Bila pencerahan ni selalu kita buat, masyarakat akhirnya dapat menerima kita seadanya. Sebab apa? Saya punya office KSN Gemah ni adalah satu tempat yang dalam komuniti. Masyarakat memang tahunya. Di peringkat awal dulu masyarakat cukup allergic dengan kita punya office ni. Pasal kita punya office ni dalam gerai, deretan gerai. Memang orang ramai. Tapi sekarang ni masyarakat okeylah, dah boleh faham kita punya perkhidmatan. Tak ada masalah dah tu. Okey, memandangkan Abang Rashid pun juga orang otai kita tahu dalam bidang ni. Okey, mungkin Abang Rashid boleh terangkan dekat orang kat luar sana, sebab yang ada yang tak tahu apa beza penggunaan dadah dan juga penagihan dadah. Sebab kalau macam HIV kan dia ada stigma. Bila ada stigma tu diorang takut nak dapatkan rawatan. Sama juga bila penggunaan dadah dan juga penagihan dadah, nak dapatkan rawatan tu susah sebab stigma daripada masyarakat. Terangkan. Okay. Satu soalan yang bagus bila kita dapat memberi pencerahan pada pendengar-pendengar semua, apakah yang dikatakan pengguna dadah dan mereka yang ditaitkan sebagai penagih dadah. Okey, saya akan referkan kepada pencerahan pada penagih dadah dululah. Okey, bila kita sebut saja penagihan dadah ni, bermaknanya dia dah kebergantungan dia kepada dadah. Maknanya every day dia bangun pagi je, dia akan otak dia terus mindset dia akan fikir di mana dia akan perlu dapatkan bekalan dadah. Maknanya dia rutin harian dia makin lama daripada satu injection dia akan pergi 2, 3, maknanya
dos dia akan bertambah. Bermaknanya penagih dadah ni kalau dia tak dapat dadah 1 hari tu dia akan maknanya withdrawal akan berlaku. Itu dah dinamakan penagihan dadah. Dia tak ada fikir apa dah. Bangun pagi mindset dia akan fikir dadah. Untuk pengguna saja ni, okey, pengguna ni mungkin dia akan gunakan weekend seminggu sekali ataupun ada function. Maknanya dia tidak bergantung kepada dadah. Tanpa dadah pun dia takkan withdrawal. Maknanya dia masih lagi boleh kontrol dadah tu. Kebiasaannya dia guna seminggu sekali, ada function, ada kelab malam. Contoh dia begitu. Dia bukan bergantung kehidupan dia bukan pada dadah. Itulah pengguna dadah. Berbeza dengan penagihan, tapi lama kelamaan pengguna dadah ni akan pergi ke penagihan dadah jika dia gagal, dia tak ada ilmu. Daripada pengguna dia akan jadi penagih. Itulah adanya kesan drug ni. Pengguna dadah ni biasanya dia masih lagi, kalau dalam heroin ni, opiate base ni, pengguna dadah dia masih lagi smart lagi lah. Dia punya pakaiannya cantik, apalagi cantik, semua tersusun lagi, dia boleh adjust lagi. Tapi bila dia dah jatuh ke kategori penagihan dadah, loose. Dia dah habis dah. Dia dah, pasal mindset dia dah memikirkan dadah. Tanpa dadah dia tak boleh stabil kehidupan dia. So saya haraplah kebaikannya tak usahlah. Di peringkat awal pengguna dadah ni, jika kita gagal, kita akan jadi penagihan dadah. Bila dah masuk penagihan dadah, mesti nak ada ilmu macam mana nak keluar pula daripada penagihan dadah ni. So kami di KSM, kami nak jadikan program rawatan terapi gantian material ni adalah salah satu kaedah untuk keluar daripada cekaman dadah, untuk melahirkan peserta-peserta terapi gantian metadon yang berkualiti. Boleh datang jumpa kami. KSM bila-bila. Kalau bab nak refer ke klinik untuk metadon, tengah malam pun kita akan ambil call. Besok kita akan escort sama-sama pergi klinik. Kita temankan. Kita tak biarkan yang nak berhenti tu pergi klinik seorang-seorang. Kita temankan. Sampai lulus minum. Dan bila dah lulus minum pun kita akan pantau lagi. Itulah peranan kami sebagai Auris KSM. Okey, so itu dia penerangan daripada Abang Rashid tentang apa itu penggunaan dadah dan juga penagihan dadah. Sesiapa yang dapatkan bantuan boleh saja hubungi KSM seperti nombor yang tertera kat sini. Ini adalah salah satu pejabat lah dekat untuk KSM, betul tak? Okey, jadi Patricia ada lagi soalan tak? Okey, kalau tak ada, kita nak tanya Abang Rashid sebab KSM kat sana pun ada KK model kan? Tadi saya nampak KK petang ada buat satu KK model. Betul. Boleh terangkan tak apa itu KK model dan kenapa ada kabin tu kat situ? Apa peranan kabin tu? Okey, untuk makluman semua seperti mana yang telah kita ketahui, program-program harm reduction ni sebenarnya adalah program-program di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, pemantauan Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, kenapa wujudnya program KK model? Okey. Program KK model ni adalah diwujudkan supaya petugas ni dengan peserta terapi gantian tu lebih dekat, lebih mesra. Sebab apa? Ada klinik-klinik KK model tu dia ada dispense metadon, cara tak langsung peserta-peserta terapi gantian tu akan lebih rapat, akan lebih dapat banyak maklumat. Itu satu. Lagi satu ni, peserta-peserta terapi gantian metadon ni bila dia datang ke klinik, dia tak ada rasa takut. Kebimbangan tu semakin mengecil. Dia rasa seronok pergi klinik. And then bila dia pergi ke klinik tu, bukannya sekadar terapi gantian metadon saja dia dapat. Dia akan dapat macam-macam rawatan lain. Yang dia selama ni dia tak peka pada kesihatan. Bila dia dah hadir ke klinik, macam-macam rawatan, ujian dia akan dapatlah untuk mengetahui level kesihatannya tahap mana. Okey, so itu dia kita ada KK model dekat KK petang .ksm. Patricia ada kat sana ke? Dengar tak? Dengar? Ada soalan tak? Okey, kita
kita ada soalan untuk Abang Rashid. Okey. Trend drug use di kalangan remaja, advocacy dan empowerment yang dijalankan KSM kepada masyarakat. Dengar tak? Okay, repeat question semula untuk yang bawah umur kan? Gender bawah umur kan? Semasa Okay. trending dekat Malaysia. Remaja. Okay, remaja bawah umur, okay. Semasanya dekat Malaysia trending pasal penggunaan dadah di kalangan remaja. So apa advocacy dan empowerment yang dijalankan oleh KSM kepada masyarakat? Okay. Bukan bawah umur, remaja. Remaja. Okay. Untuk pengetahuan kita bersama, untuk kita nak detect remaja adalah satu kesukaran sikit. Sebab apa, remaja ni dia masih lagi, yang mesti cakap lah, dia masih lagi dalam kategori menggunakan. Bila dia menggunakan, dia masih still okey lagi. Maksudnya dia penampilan dia okey, pergaulan dia pun sama-sama rakan-rakan sebaya dia je. Dia tak akan masuk ke pot lagi lah. Maksudnya remaja ni dia akan, namun yang menariknya bila kita dapat satu maklumat, biasanya maklumat remaja ni kita dapat di dalam pot, di dalam tempat berkumpulnya otai-otai yang masih lagi aktif ni. Otai-otai inilah yang akan maklumkan kepada petugas. Dia akan maklumkan anak-anak sekian-sekian ni dah mula terjebak dalam penyalahgunaan dadah. Tapi yang remaja ni dia takkan masuk dalam pot. Dia akan kirim pada orang-orang lain. Bila kita dapat maklumat tu, kita akan ambil detail segala maklumat, kita akan pergi visit dia, kita akan kontak dia, kita akan ambil apalah maklumat berkaitan dengan dia, bagaimana dia terjebak, kenapa dia terjebak. Dalam pada tu pun kita akan cuba mencari rakan-rakan dia yang lain. Kita nak tahu berapa dalam kawasan tu ada berapa ramai remaja yang dah mula terlibat. Sebab apa, dalam konteks penyalahgunaan dadah ni kita mesti nak sekat daripada peringkat awal lagi. Mudah sikit. Kalau dia dah terlajak jauh, sukar dia nak go back, nak go start belakang balik. Di peringkat awal ni lah, kalau remaja tu perlu kita cepat-cepat ambil tahu. Supaya memudahkan dia kembali ke pangkal jalan. Kalau dia dah terlajak jauh, very susah. Memang berlaku, memang ada. Peringkat remaja ni cuma kita sukar nak detect dia. Memang ada. Okey, itu tadi penjelasan daripada Abang Rashid tentang penggunaan dadah dari kalangan remaja. Cuma satu info saya nak bagi tahu, remaja ni cukup berrahsia. Dia tak nak share dia punya problem dia sama kita. Dia nak share dengan remaja dia je. Itulah cabaran kita. Dia cukup berrahsia. Remaja. Cukup cabaran. Lagi satu, ada ramai tak remaja yang menggunakan dadah secara suntikan yang KSM dapat? Okey. Apa yang kita temui, remaja untuk permulaan ni memang boleh katakan dalam 10 seorang je yang menggunakan suntikan. Yang lain masih lagi chasing. Remaja peringkat awal semua chasing. Bila dah lama kelamaan bila kita gagal sekat, dia akan kepada menggunakan peralatan lah. Tapi kebiasaannya kita akan maklum pada remaja-remaja ni, tak daya dia masih lagi nak mengambil drug, kita tak syorkan dia menggunakan peralatan suntikan. Biarlah dia still dengan chest saja. Kita akan memaklumkan kenapa kan. Kita tak nak remaja muda-muda lagi dia dah dijangkiti. Sebab apa, itu pilihan dia nak drug, tapi pilihan kita nasihatkan dia. Okey, betul tu. Alright, KSM, nak tanya Abang Rashid, KSM ada tak dapat klien dari luar daripada Negeri Sembilan? Okey, dia luar daripada Negeri Sembilan ni tak ada lah. Tapi kalau yang contoh dia, kalau hari raya, bila kebiasaannya hari raya lah, dia orang yang pergi berhijrah, kerja kilang, kerja apa semua, balik kampung dalam cuti seminggu, dia orang akan ambil perkhidmatan kita lah.
maknanya bukannya klien permanent lah. Contoh dia kerja di Shah Alam, kilang Shah Alam. Bila time cuti raya seminggu dah, dia balik kampung, dia akan jumpa kita lah nak ambil bekalan peralatan. Bukannya klien permanent lah. Maknanya kita punya perkhidmatan tu dia tahu. Dia tahu dah, dia balik kampungnya tak perlu bawa peralatan. Peralatan ke kampung dah ada. Yes, semua kenal dah. Kalau nak pergi Betul. dah ada KSM, betul tak? Ha. Okey, so kita ada soalan pada Facebook tapi tadi Abang Rashid dah terangkan, saya akan ulang balik. Dia tanya apa tu bila COVID ni ada tak pergi turun ke port? Tadi Abang Rashid dah sendiri dah kata turun juga tapi mengikut SOP lah, bukan? Betul tak? Sebab Ya, betul. klien pun suka lebih face to face sebab nak dapatkan kit tu pun kena face to face, betul tak? Betul. Okey, so kalau sebelum kita ada beberapa minit saja lagi, Patricia ada lagi soalan tak? Okey, kalau tak ada mungkin Abang Rashid boleh ramai tak kat sana, KSM sana? Staff. Ada. Okey, Lan kam. Buat kesimpulan pada kau punya. Yes. Masalah Lan. Perkenalkan diri dan juga promote sikit apa yang anda buat, outreach yang buat, promote KSM. Yes, saya Mazlan bin Sampur, outreach worker. Tapi saya diamanahkan untuk menjalankan aktiviti untuk buat saringan CBT lah. Dekat kawasan sini kita di MSET Gemas, kita ada 2 orang yang disahkan boleh membuat ujian universiti. Macam mana diorang nak contact abang? Dia kontak biasanya menggunakan nombor telefon kita. Kita setiap klien kita akan bagi setiap nombor kontak kita. Setiap petugas-petugas NSET kat sini kita akan bagi dia semua nombor kontak kita. Termasuk telefon office kita sendiri. Kalau sekiranya dia memerlukan apa-apa perkhidmatan pada kita, dia boleh call kita bila-bila masa saja. Tak ada salah, walaupun malam ke apa ke, kita terima juga. Betul tu. So siapa yang nak memberikan rawatan daripada KSM dan bantuan ataupun sokongan, kontak je, mereka akan terima. Okey. Ada lagi tak rakan-rakan lain yang nak bagi ucapan daripada KSM sana? Saya Khairuddin Mak Yusof, outreach worker NSET Gemas. Saya menjalankan tugasan bagi jarum, buat CBT. Saya juga buat CBT macam Mazlan tadi. Kalau macam Khairuddin sendiri dah berapa lama bekerja dengan KSM? Saya baru 3 tahun. 2018 start. Okey, mungkin nak tanya sikit lah, kalau pergi macam ke port-port tu semua, ada tak masalah? Tak ada. Sekarang okey lah, semua okey? Okey lah. Okey, Alhamdulillah. Okey, so kalau ada lagi tak siapa yang nak kenalkan KSM ataupun kenalkan diri? 2 orang je di sini. 2 orang je? Okey, 3 orang. 3 orang. Okey, so kita kembali dengan Abang Rashid. Okey, mungkin Abang Rashid boleh bagi ucapan terakhir siapa-siapa yang nak dapatkan khidmat KSM dan juga nasihat kepada orang kat luar sana tentang penggunaan dadah ataupun jarum suntikan dan juga secara umumnya. Okey, untuk kesimpulan je lah untuk presentation kita pada petang ni, kelas sahabat Meta Tampin amat-amat mengharapkan kerjasama pada pelayar-pelayar media sosial ni seandainya mengikuti Facebook kelas sahabat Meta Tampin ni, khususnya kalau key population tu dia tahulah perkhidmatan KSM.
Tapi saya minta kepada yang tak terlibat, contoh dia adik-beradik dia ke, ahli keluarga dia ke, saudara mara dia, pakcik-pakcik ke dia, yang ada, yang mengetahui dalam keluarga dia ada yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, beri kepercayaan kepada Kelab Sahabat Meta yang telah diberi latihan oleh Majlis Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia untuk melaksanakan program ini. Dalam usaha kita untuk menurunkan kadar penyalahgunaan dadah, kita juga dapat mengurangkan penularan jangkitan HIV, STI, FC di kalangan mereka, anak-anak bangsa kita yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah ini. Beri kepercayaan kepada kami, NGO-NGO di negeri-negeri lain, beri kepercayaan mereka mampu melakukan kerja-kerja seperti ini. Seperti yang ingin saya nyatakan pada KSM punya logo yang di bawah tu, dia ada tertera one for all for one. Maksud dia, kami punya maksud yang tersirat adalah permasalahan dadah akan membawa mudarat pada semua pihak. Dan all for one adalah semua pihak perlu bersama-sama bekerjasama untuk membantu permasalahan dadah ini. Itulah maksud one for all atau all for one di dalam Kelab Sahabat Meta. Semua pihak memainkan peranan. Jangan justifenter, cakap saja tapi bantuan tak ada. Semua membantu dengan sekadar cakap saja. Itu kadang-kadang dengan cakap-cakap pun dia boleh menjadi satu hukuman. Dia akan drop pada kumpulan sasaran kami. Kena bantu dengan seikhlas-ikhlasnya pada pelayar-pelayar mengikuti Facebook KSM lah. Di situ je. Beri kepercayaan kepada NGO-NGO untuk melaksanakan program-program ini. Sekian, terima kasih. Kalau ada kekurangan, saya dari Kelab Sahabat Meta minta maaf lah kalau ada kekurangannya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Abang Rashid. Terima kasih kepada semua yang menonton. Untuk pada kali ini, sesi pada kali ini adalah sesi terakhir untuk pengenalan NGO di bawah Majlis AIDS Malaysia. Tapi jangan risau, pada minggu-minggu akan datang kami akan ada sesi yang lain pula. Kita akan berkenalan pula mungkin dengan shelter home yang terdapat di Malaysia. Okay, jadi nantikan pengumuman daripada kami, jangan risau. Okey, dan bak kata Abang Rashid tadi, kalau ada sesiapa yang kat luar sana, sebab PWID dengan PWD ni susah nak dapat klien. Jadi kalau anda tahu keluarga anda ke, kawan anda ke yang terlibat dengan penggunaan dadah, injection drug ataupun using drug, just contact Kelab Sahabat Meta. Okey. Ya, betul. Jadi betul. terima kasih daripada kami. Kalau ada salah silap, maafkan. Patricia ada nak sambung ke? Kalau tak ada, kita jumpa lagi di sesi live. You equals to you. Terima kasih Kelab Sahabat Meta. Bye. Okay, good luck.